Niat akan membezakan perbuatan kita ibadat ataupun maksiat. Kita menunaikan salat, nampak ibadat kan? Tapi kalau niat untuk menunjuk, lagi solat sunat, maka ia jadi maksiat. Kerana kita telah mensyirikkan Allah, kita buat ibadat itu bukan kerana Allah tapi kerana makhluk, kerana manusia. Faktor niat hati itu sangat penting. Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, Masya Allah, sahabat-sahabat semua juga cantik, comel, menawan, sejuk mata memandang. Subhanallah. Segala pujian yang diberikan dikembalikan kepada Allah ya Hamid yang maha terpuji, Allah ya Badi yang menciptakan keindahan, Allah ya Jami', Allah ya Jami' yang maha cantik, maha indah kan. Kemudian Allah ciptakan kita semua dengan keindahan yang berbeza. Masya Allah. Allah itu maha adil tuan-puan sekalian. Pelbagai rupa dan bentuk kita boleh lihat di dunia ini, namun di syurga kelak kita semua akan sama. Kita semua sama, level sama. InsyaAllah semua wanita, sahabat-sahabat di alam maya, kita semua bakal menjadi bidadari di syurga Allah. Ketua bidadari, bidadari untuk suami dan sebagainya. Allahu Akbar. Amin ya Rabbal Alamin. Nabi SAW bersabda, ad-dunya mata', dunia itu adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik dan seindah-indah perhiasan, al-mar'atu salihah, wanita yang salihah. Sebab itu Allah memberikan keadilan kepada semua wanita. Masya Allah. Jika kita ingin menjadi perhiasan yang terindah, indah bukan pada rupa paras zahir. Sebab rupa paras zahir ramai manusia boleh menipu. Rupa paras zahir ramai manusia yang menjadikan ia satu tujuan, sanggup buat apa saja untuk dapat rupa paras yang zahir. Tetapi Nabi SAW berikan kita satu gambaran. Keindahan sebenar wanita terletak pada solehahnya. Ad-dunya mata', Nabi sebut. Dunia itu perhiasan, indah. Banyak indah. Pada muka bumi, pada ciptaan Allah, pada semualah tuan-puan sekalian. Wa khairu mata'iha, dan Rasulullah menaikkan kedudukan wanita solehah dengan disebut sebagai, dan sebaik-baik perhiasan, seindah-indah perhiasan, al-mar'atu salihah, wanita yang salihah. Jadi sahabat-sahabat, terutamanya kepada muslimat, berusaha dan berjuanglah kita untuk menjadi wanita salihah. Wanita salihah. Dan kita akan dilihat indah oleh Allah, oleh para malaikat, oleh Rasulullah, dan oleh orang-orang yang beriman. Walaupun wajah kita tidak dilihat, ditutup, pakai niqab, pakai fudah dan sebagainya. Dan jangan sekali-kali mencela ciptaan Allah terhadap wajah kita, ciptaan Allah pada tubuh badan kita. Sebab semua itu perantaraan Allah untuk kita. Di dunia kita hidup dengannya, dengan tubuh badan kita, dengan rupa paras kita, dengan tinggi rendah kita, subhanallah. Kita hidup. Ini adalah tubuh badan yang sementara yang Allah bagi untuk kita dibangkitkan bagaimana di akhirat kelak. Sebab di mahsyar hanya ada dua saja kategori. Wajah yang bercahaya ataupun wajah yang kelam, kusam. Subhanallah, Allahu Akbar. Masya Allah, muslimin-muslimat di mata Allah sekalian, biarlah wajah kita ini bercahaya dengan cahaya hati. Subhanallah. Bukan dengan cahaya-cahaya zahir, tetapi cahaya hati yang redha dengan Allah, yang bersangka baik dengan Allah, yang sabar, subhanallah, yang menyayangi dan mencintai diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik dan sempurna, dengan sesempurna kejadian. Perhatikan pada kejadian Allah. Ada Allah ciptakan manusia tak ada kaki, tuan-puan sekalian, tak ada kaki. Tak ada kaki. Pinggul sahaja. Pinggul, pinggang. Subhanallah, punggung pun tak ada. Allahu Akbar. Ada Allah ciptakan manusia lahir-lahir tak ada tangan. Ada yang tak ada kedua kaki, tak ada kedua tangan. Macam timun bulat. Timun batang kan, kosong. Ada yang diciptakan Allah tak ada mata. Memang tak ada mata langsung. Ada yang tak ada telinga, tak ada pendengaran. Ada yang bisu, pekak, tak boleh bercakap. Tetapi adakah
itu ciptaan Allah yang sempurna? Jawapannya iya. Itu ciptaan Allah yang tetap sempurna. Tidak ada cacat celanya walaupun zahirnya nampak cacat. Kerana daripada kecacatan itu mereka bangkit. Ketidaksempurnaan itu mereka tetap menjadi hamba Allah yang bersyukur, tetap menjadi hamba Allah yang taat, tetap solat, sujud, memuji Allah. Dan itulah sesempurna kejadian manusia. Allah akan gantikan dengan tangan, kaki, pendengaran, mata yang sempurna untuk melihat syurga, untuk berlari di syurga, untuk menyentuh keindahan syurga. Manakala kita pula yang Allah bagi sempurna tangan, kita akan dipersoalkan kita guna apa tangan kita. Mata kita akan dipersoalkan dan dihisap, mata kita tengok apa, lidah kita cakap apa, telinga kita dengar apa, kaki kita menuju ke mana. Allahu Akbar. Sebab itu kadang-kadang jumpa orang yang kurang upaya ataupun orang yang istimewa dengan ciptaan yang istimewa ini. Kita kata, ya Allah, istimewanya kamu. Kamu tidak digunakan kaki, tapi kaki kamu menunggu kamu di syurga. Kaki kamu tidak akan dipersoalkan oleh Allah ke mana melangkah. Ada yang saya jumpa orang buta, dia kata bila ditanya apa yang terbayang, apa yang rasa nak tengok sangat, dia kata, Ustazah, saya tak pernah tengok rupa saya dan saya tak boleh bayang macam mana rupa mata itu sendiri. Sebab hidup saya hitam kelam, tak nampak apa-apa. Saya tak pernah nampak, kalau saya boleh sentuh, orang kata ini hidung, tapi saya tak boleh bayang rupa hidung. Warna, saya tak pernah nampak apa-apa warna. Subhanallah. Cuma dia kata, ini pun saya baca dalam sebuah buku tuan-puan sekalian, dan saya pernah sendiri kan kadang-kadang bercakap dengan orang yang buta. Subhanallah, dia kata cuma bila baca Al-Quran, Al-Quran selalu sebut tentang langit dan bumi. Al-Quran menyebut tentang air sungai yang mengalir. Al-Quran sebut tentang ni. Itulah antara keinginan yang saya nak tengok sebenarnya. Bagaimana dalam Al-Quran sebut tentang kehebatan ciptaan langit dan bumi. Rabbul ardi wa rabbus samawati wal ard. Tuhan yang mentadbir sekian alam, bumi dan langit. Allahu Akbar. Dan saya tahu impian ini tidak akan mampu dicapai di dunia. Allah takdirkan saya buta daripada kecil sampailah sekarang. Tapi saya yakin Allah akan tunjukkan keinginan saya ni untuk melihat langit dan bumi walaupun dalam syurga. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kerana itu bila kita menghitung dan kita melihat nikmat Allah pada pemberiannya yang percuma, mata tak pernah dibayar, maintenance semua tak dijaga, Allah yang jaga, kita tidak akan melihat kekurangan itu satu kekurangan. Kerana terhapus segala kekurangan dengan kelebihan yang Allah kurniakan kepada kita. Subhanallah, Alhamdulillah. Subhanallah. Ada satu hadis Nabi yang lain tuan-tuan sekalian, Nabi bersabda, sebelum tu tak apa, kita baca dulu sabda Nabi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatan habibatan ila rahman, khafifatan ala lisan, saqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Masya Allah, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat, zikir ni ada nasyid dia kan? Tulis ya sahabat-sahabat. Kalimatani, dua kalimah. Kalimatani habibatani, ha ba ya ba ta lagi, habibatani. Habib, habib kekasih. Ana hubbuki fillah, saya cintakan kamu kan. Hub cinta. Jadi habib, kalimatani habibatani, kalimatani habibatani ila rahman. Siapa ar-Rahman? Allah subhanahu wa ta'ala. Ila rahman, Masya Allah. Ila rahman, kalimatani habibatani ila rahman. Fa, ya, fa, ta, kha, ini fa, khafifatani. Masya Allah, semuanya musanna dua. Khafifatani ala lisan, ala lisani,
Khafifatani 'ala lisani, saqilatani fil mizan. Sa, qaf, ya. Saqilatani. Saqilatani fil mizan. Fil mizani. Apa dia? Subhanallah. Subhanallah. Wa bihamdi. Subhanallah hil azim. Masya Allah, subhanallah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, mari kita tengok maksud dia. Kalimatani, dua kalimah. Habibatani, dua. Tani, kalau kalimah, satu kalimah. Kalau kalimatani, dua kalimah. Habibatani, yang dicintai oleh Allah. Dua kalimah yang dicintai. Ila Rahman, oleh Ar-Rahmanah, oleh Allah Ar-Rahman. Khafifatani, dua kalimah tersebut ringan. Sangat ringan, mudah. Tak ada masalah kita nak sebut, ringan. Bukan panjang, bukan susah, ringan saja. Ringan ala lisan, pada lidah. Saqilatani, ia berat. Namun ia berat. Dua yang ringan di atas lidah. Sebab apa dia tan belaka? Dua kalimah. Yang dua kalimah tersebut dicintai oleh Ar-Rahman. Dua itu ringan ke atas lidah. Tetapi dua tersebut, dua kalimah itu, saqilatani, berat pada timbangan. Mizan ini timbangan lah, kan, pada timbangan amal nanti. Subhanallah. Subhanallah maksudnya maha suci. Maha suci ni apa? Adakah maksud kita bayangkan Allah itu suci? Maha suci Allah daripada segala perkara yang mensyirikkan Allah. Maha suci Allah bila kita memuji, pujian semuanya kepada Allah. Maha suci Allah daripada kekurangan. Maha suci Allah daripada melakukan kesilapan dalam mentakdirkan hidup kita dan sebagainya. Wa bihamdi, dan pujian baginya. Pujian baginya. Subhanallah, sekali lagi maha suci Allah. Subhanallahil azim. Ialah subhanallahil azim. Hazim, yang maha agung. Masya Allah. Ini lengkap. Kalau kita baca tadi tu, kita buat lagu tu, kita automatik kita menghafal hadis Nabi. Kalimatan habibatan ila rahman, khafifatani ala lisan, saqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Okey, alhamdulillah. Dapat ilmu lagi pagi ni. Kita sama-sama beramal insya-Allah, sambil-sambil masak, sambil-sambil lipat kain, sambil-sambil kemar rumah, buka YouTube tu yang ada zikir kalimatan ni. Okey. Sebab kita nak jimatkan masa, lalu kita pun tuan-puan sekalian siapkan terus nota berkenaan dengan wuduk. Kalau tak kan makan masa juga. Kalau saya nak tulis hadis dan dalil-dalil berkenaan dengan wuduk ni pun panjang juga, jadi kita permudahkan. Clear tak? Clear, alhamdulillah. Okey, kita tengok berkenaan dengan wuduk ni, ada beberapa perkara yang ada. Kalau di sini ada 14. Terima kasih kepada tim yang sediakan susun cantik nota. Kita akan lihat sikit berkenaan dengan pengertian dalil persyariatan anggota badan berseri kesan pada wuduk. Hadis Nabi lah ni. Air basuhan wuduk menggugurkan dosa anggota wuduk. Wuduk dan solat 5 waktu menjadi penghapus dosa. Rukun wuduk kita tengok sikit je. Sunat ketika berwuduk, apakah perkara sunat. Lepas tu perkara makruh ketika berwuduk, berlebihan semasa mengambil wuduk, perkara yang membatalkan wuduk, kisah Rasulullah menegur sahabat yang tidak sempurna wuduk,
Galakkan memperelokkan wuduk. Anjuran membasuh tangan selepas bangun daripada tidur. Dibuka 8 pintu syurga bagi yang membaca doa selepas wuduk. Ini 8 pintu syurga akan dibuka. Nanti kita tengok doanya. Okey, sekarang ada masa insya-Allah. Kita pergi kepada pengertian wuduk. Hari tu kita dah sebut tentang pengertian wuduk ni, tuan-puan sekalian, sahabat-sahabat. Kita ada macam pembaris kita tak ada. Tunjuk ini ya. Okey, kita akan tengok pengertian wuduk. Wada'ah. Wuduk berasal daripada perkataan wada'ah. Dalam bahasa Arab, kata sinonim bagi kalimah wada'ah ialah tahara, iaitu elok, bersih dan berseri. Wuduk juga membawa masuk berseri, tuan-puan sekalian. Bersih, elok, itulah dia. Dari segi syarak ialah perbuatan menggunakan air pada anggota tertentu berserta dengan niat. Kita jelas dah pasal wuduk. Kan? Kalau dari sudut syarak, kita gunakan air untuk anggota tertentu berserta niat untuk mengangkat hadas. Okey, ia dinamakan demikian kerana perbuatan tersebut mengelokkan dan menyerikan anggota yang dibasuh serta dibersihkan. Bila sebut berseri ni, orang yang berwuduk dia bukan berseri di mahsyar saja. Sebab ini hadis Nabi yang sahih berkenaan wajah, tangan, semuanya akan keluarkan cahaya. Bekas-bekas anggota wuduk ni akan berseri di akhirat kelak, akan keluar cahaya. Tapi tuan-puan sekalian, seri wajah orang yang berwuduk, jaga wuduk ni boleh dilihat di dunia lagi. Subhanallah. Okey, kita tengok lagi. Dalil persyariatan wuduk ada dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Surah apa ni? Mana ni? Surah Al-Maidah, tapi tak nampak. Mungkin sebab rendah ke bawah ni. Ini surah Al-Maidah ayat 6. Ayat 6 ke ayat 16 ya Ustaz? Ada ni, ada surah Al-Maidah. Saya lupa ayat 6 atau ayat 16. Macam mana? Tak, hidup ke bawah. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu, wajah dan tanganmu hingga ke siku, dan sapulah kepalamu dan kakimu hingga kedua mata kaki. Dan jika kamu berjunub, suami isteri melakukan persetubuhan, maka mandilah. Mandi apa? Mandi wajib. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali daripada tempat buang air atau menyentuh perempuan, batal wuduk kerana menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperolehi air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, yang bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Cuba tengok ayat yang terakhir. Allah berfirman, Allah tidak hendak menyulitkan kamu. Allah bukan nak sulitkan kita. Allah bukan nak susahkan kita. Bukan nak bebankan kita dengan perbuatan-perbuatan di atas ni. Yang wuduk ni, yang mandi wajib ni. Kemudian kalau tak ada, bukannya tak ada tak apalah, dimaafkan, tak. Kalau tak ada, cari pula debu. Okey, menyulitkan kamu. Tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Subhanallah, sahabat-sahabat. Bila kita tengok ayat terakhir, Allah sebut Allah ingin membersihkan kamu. Di sini Allah membersihkan kita dengan perbuatan dengan perbuatan wuduk, dengan perbuatan mandi wajib, dengan perbuatan tayamum ini, tuan-puan sekalian. Masya Allah, Allah membersihkan dan menyempurnakan nikmatnya. Maksudnya Allah bersihkan kita zahir dan batin. Zahirnya dengan kotoran, zahirnya ia melindungi daripada segala penyakit. Kemudian batinnya adalah menyucikan hati kita. Subhanallah. Kita tengok seterusnya berkenaan dengan anggota badan berseri-seri, kesan daripada wuduk. Anggota badan berseri-seri, kesan daripada wuduk. Ini berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Okey, kita baca sama-sama semuanya, sahabat-sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ummati, Encik, yad'una yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu' faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia, maha benarlah kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi encik kena gerakkan selalu IG kalau macam tu. Ataupun kita kecilkan. Okey. Bermaksud, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dengan dahi
tangan dan kaki yang berseri-seri disebabkan daripada kesan-kesan wuduk. Barang siapa yang mampu daripada kalangan kamu untuk melebihkan dahinya, maka lakukanlah ia. Subhanallah. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat. Tahi, tangan, kaki, semua ni anggota wuduk. Daripada kesan wuduk. Jangan pula kita fikir, habis tu bahagian lain, kan bahagian badan tak bercahayalah. Ini mewakili badan-badan yang bercahaya, kesan wuduk. Kawasan lain bercahaya jugalah, ataupun sekarang satu badan lah insya-Allah bercahaya. Cuba perhatikan pada kalimah seterusnya. Barang siapa yang mampu daripada kalangan kamu untuk melebihkan dahinya. Ini ghurratahu ni, maka lakukanlah ia. Kalau kita tak baca syarah hadis ni, kita pun bila basuh muka, kita duk lebihkan dahi, gosok dahi. Kata kenapa lama-lama dekat dahi? Sebab Nabi kata barang siapa yang melebihkan dahinya, maka lakukanlah ia. Kemudian saya baca syarah hadis ni, kan, bila rujuk sekian-sekian, yang dimasukkan ghurratahu ni adalah kalimah juga yang merujuk kepada kalau kuda, kan, dia ada tanda. Kebanyakan kuda ada tanda pada dahi, tanda warna putih. Macam tu lah. Okey, subhanallah. Ghurratahu ini membawa maksud kalau seseorang itu bercahaya, kan wajah dia bercahaya. Jadi yang dimaksudkan di sini, barang siapa yang mampu daripada kamu untuk melebihkan bukan dahi saja, melebihkan cahaya-cahaya ni. Tapi kenapa sebut dahi? Dahi ni biasanya mewakili wajah bercahaya pada dahi. Orang akan sebut, dahi bercahaya lah. Muka dia bila meninggal dahi dia berpeluh lah. Dahi tu umpama mewakili anggota-anggota badan yang lain. Jadi bila sebut melebihkan dahinya, bermaksud melebihkan seluruh anggota wuduk, maka lakukanlah ia. Dan masuk melebihkan di sini bukan membazir. Bukanlah membazir. Encik nampak? Jangan sampai tak nampak langsung. Sebab tu dia kena ke belakang biar nampak saya dengan nampak ni. Kalau tak ada interaksi. Macam Syira selalu buat tu, akan nampak saya juga. Nampak saya duduk sebelah sini. Menerangkan tu. Okey. Jadi tuan-puan sekalian, ni TV ni pun alhamdulillah ada orang bagi infak. Terima kasih banyak-banyak. Kita pun bolehlah, pada saya menulis, buat macam ni bila buat PowerPoint. Okey. Tuan-puan sekalian, maksud melebihkan bukan sampai membazir, tapi ia juga membawa maksud, ia membawa maksud menyempurnakan wuduk. Buat betul-betul berwuduk 3 kali. Bukan bila ambil wuduk sampai ketiak. Kenapa banyak? Biar lebihkan. Basuh kaki sampai ke paha, tak. Biarlah lebih sikit dan sempurnakan. Okey, masya-Allah. Kita tengok lagi. Air basuhan wuduk menggugurkan dosa anggota wuduk. Tadi ni surah apa tadi? Takut orang cari. Okey, air basuhan wuduk menggugurkan dosa wuduk. Okey, kita tengok hadis Nabi ni, kita baca laju-laju sikit. Ambil barakah baca hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala idza tawadda'a al-'abdul muslimu aw al-mu'minu faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'ah nazara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' aw ma'a akhir qatril ma' fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma' aw ma'a akhir qatril ma' fa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin masyatha rijlahu ma'al ma' aw ma'a akhir qatril ma' hatta yakhruja naqiyan minaz zunub. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha benarlah kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul bila berkata tidak ada dusta. Dan ini adalah janji daripada manusia yang paling menepati janji. Kerana apa yang disampaikan oleh Rasul adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya ia juga adalah ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Sebab itu bila baca hadis Nabi ni, kita sama-sama dapat pahala. Mungkin saya baca, tuan-tuan sekalian dapat pahala mendengar. Sebab tu kita kena jaga adab bila kita baca hadis Nabi. Allahu Akbar. Tadi tu surah, tak ada lagi. Tak ada siapa maklum. Saya rasa surah Al-Ma'idah. Tak ada dalam grup ni pendidikan. Ini tuan-puan sekalian, okey.
Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya, apabila seseorang hamba muslim atau mukmin berwuduk, maka setelah ia membasuh wajahnya, keluarlah dari wajahnya segala dosa yang telah dilihat oleh kedua matanya. Tengok, bila kita basuh muka, akan keluar dosa. Daripada mana? Kedua matanya, melalui air atau bersama titisan air yang terakhir. Ketika membasuh kedua tangannya, keluarlah dari kedua tangannya setiap dosa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya melalui air atau bersama titisan air yang terakhir. Sewaktu ia membasuh kedua belah kakinya, akan keluarlah dari kedua kakinya setiap dosa yang dilangkah oleh kedua kakinya melalui air atau bersama titisan air oleh kedua kakinya. Titisan air yang terakhir, sehinggalah setelah ia selesai berwuduk, ia bersih daripada dosa-dosanya. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat nikmati Allah sekalian, tengok hadis Nabi ni. Jelas teliti Nabi sebutkan tentang kelebihan wuduk dan Allah gugurkan dosa sehingga daripada titisan air yang terakhir. Dan insya-Allah dengan kitab ni nanti kita akan kongsikan doa-doa untuk setiap anggota wuduk. Sebab ia akan membantu kita mengambil wuduk dengan khusyuk, dengan tenang, dengan kehadiran hati. Subhanallah. Okey, saya cari sekejap ya. Firman Allah yang ni surah apa? Okey, betul, surah Al-Ma'idah ayat 6. Tadi ada sebut kan? Jadi sebab saya tahu mungkin ada orang tulis nota rujukan ayat ni daripada mana? Surah mana? Surah Al-Ma'idah ayat 6. Okey. Kemudian kita belajar tuan-puan sekalian, bila kita menuntut ilmu, buat catatan. Lepas tu memang mungkin tak sempat nak tulis firman Allah tadi bab wuduk, tapi tulis dulu surah mana, ayat mana. Mungkin nanti kita cantikkan. Esok bila kita dah tua kan, ataupun dah sakit, kita bukan wariskan harta saja pada anak. Kita boleh wariskan buku catatan, tulisan kita, walaupun cantik tak cantik tu tak penting. Kita wariskan buku-buku yang kita tulis ni, kita belajar ni kepada anak cucu kita. Mungkin esok ada anak cucu kita yang di kalangan alim ulama, sahabat-sahabat. Mereka akan jadikan rujukan. Mungkin satu hari daripada nota tu boleh dibukukan pula. Kita boleh terbitkan buku dan sebagainya. Okey, Masya Allah, kita tengok tuan-puan sekalian seterusnya. Wuduk dan solat 5 waktu penghapus dosa. Seterusnya hadis Nabi SAW. Qala Utsman, qala Rasulullah SAW, ma min muslimin yatatahharu fayutimmu at-tuhur alladhi kataballahu alaihi fayusalli hadhihi salawatil khamsa illa kanat kafaratin lima bainaha. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Utsman berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang muslim berwuduk lalu menyempurnakan wuduknya sebagaimana Allah telah mewajibkan kepadanya, lalu melakukan solat 5 waktu, melainkan itu menjadi penebus dosa antara keduanya. Subhanallah, tuan-puan sekalian, perhatikan Nabi sebut apa? Nabi sebut tidaklah seorang muslim berwuduk lalu menyempurnakan wuduknya. Maksudnya berwuduk saja tak cukup. Dan Nabi sambung dengan perkataan berwuduk lalu menyempurnakan wuduknya. Ini yang kita nak pergi nanti. Macam mana nak sempurnakan wuduk ni? Sebagaimana Allah telah mewajibkan kepadanya, lalu dia pun solat 5 waktu, melainkan ia menjadi penebus dosa antara keduanya. Apa maksud penebus dosa keduanya? Kedua, antara dua solat. Kita ambil wuduk waktu subuh, tuan-tuan sekalian. Kita dah ambil wuduk waktu subuh, kemudian kita dah solat subuh tadi kan. Daripada antara subuh hingga ke zuhur, banyak tak dosa kita buat? Banyak. Dosa mata, dosa telinga, dosa hati, macam-macam lah. Subhanallah, kemudian kita pun ambil wuduk dan kita solat zuhur. Apa yang berlaku di antara keduanya, iaitu antara solat subuh dengan solat zuhur, gugur semua dosa. Kemudian lepas zuhur kita kerja lagi. Ya, subuh kalau kau kerja pejabat, macam-macam ruang dosa yang terdedah untuk kita lakukan. Lepas tu zuhur ke asar dia buat dosa tak? Ada. Tapi bila dah wuduk dan solat asar, maka gugur dosa. Allah gugurkan dosa kita. Daripada asar ke maghrib pula. Sebab itu ia sentiasa antara kedua waktu tersebut, antara keduanya akan digugurkan Allah dosa selagi mana tak buat dosa besar.
Janganlah pula kan dah ngumpat-ngumpat. Kau ni tak takut ke ngumpat mengatur orang ni kan? Fitnah apa semua ni. Alah, kejap pergi semayang. Habislah dosa. Kan Nabi dah sebut antara dua semua diampunkan. Tuan-tuan sekalian, yang dimaksudkan adalah dosa-dosa kecil yang kita sukar untuk selamat. Tapi selagi mana orang tu jaga wuduk dan sempurnakan wuduk, kemudian jaga solat, insya-Allah selamat. Subhanallah. Kalau dosa besar tetap kena taubatan nasuha. Okey, kita tengok seterusnya. Hadis Nabi SAW, hadis sahih juga. Bismillahirrahmanirrahim. An Humran bin Abani anna Utsman radhiyallahu anhu da'a bi wudu'in fa zakara sifata wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qala. Ini cerita tentang sifat wuduk Nabi. Man tawadda'a mithla wudu'i hadha thumma qama fa shalla rak'ataini la yuhaddithu fihima nafsahu bi syai'in ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Allahu akbar. Kita perhatikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Humran bin Abban bahawasanya Utsman radhiyallahu anhu meminta air untuk berwuduk. Lalu dia menyebutkan sifat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda berkata, barang siapa yang berwuduk seperti wudukku, kemudian ia mendirikan solat 2 rakaat dengan tidak berkata-kata yang keji pada dirinya, maka wuduk dan solatnya akan diampunkan baginya segala dosa-dosa yang telah berlalu. Masya Allah, Allah akan ampunkan ma taqaddama min zambi, segala dosa-dosanya yang berlalu. Bukannya yang berlalu seminit sebelum tu, bukan berlalu sehari, apa semua dosa yang berlalu. Tuan-puan yang dimati Allah sekalian, bila kita lihat dan kita perhatikan hadis ini, Nabi SAW sedang menunjukkan tentang sifat ataupun kaedah berwuduk yang sempurna. Dan Nabi bagi tahu juga solat 2 rakaat dengan tidak berkata apa-apa. Dan antara yang disebutkan, dimaksudkan solat ni adalah solat sunat wuduk. Inilah yang jadi amalan kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Bila ambil wuduk, dia akan menunaikan 2 rakaat solat sunat wuduk. Pernah dengar tak solat sunat wuduk, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian? Solat sunat wuduk ni, Masya Allah, adalah solat sunat yang didirikan semata-mata kerana kita mengambil wuduk. Niat dia nawaitu sunnatal wuduk. Ataupun bahasa Melayu pun boleh, yang penting lintasan hati. Okey, sahaja aku sunat wuduk. Nawaitu sunnatal wuduk, ataupun bahasa Melayu saja tuan-puan sekalian, kan yang penting lintasan hati. Yang penting lintasan hati. Kalau tak reti bahasa Arab, bahasa Melayu, cubalah kita buat. Contohnya nak solat zuhur nanti, ambil wuduk. Kemudian kita pun dah ambil wuduk, lepas tu kita solat sunat wuduk 2 rakaat. Kan Sayyidina Bilal bila ditanya oleh Rasulullah, apakah yang kamu buat wahai Bilal? Kerana derapan telapak kaki kamu telah pun kedengaran di syurga. Subhanallah, Sayyidina Bilal pun menceritakan tentang apa? Amalan dia. Dia kata dia ada amalan yang banyak, tapi dia jaga wuduk dan dia solat sunat 2 rakaat, solat sunat wuduk. Okey, subhanallah. Tuan-tuan sekalian, kita tengok rukun wuduk kita dah tahulah, niat. Niat tu ketika kita dah mula mengambil air nak basuh muka tu kan, kita pun lintas hati mengangkat hadas kecil. Sahaja ambil wuduk mengangkat hadas cukup, ataupun ambil wuduk untuk solat, itu pun semua niat untuk membezakan. Sebab kalau kita tak pasang niat ketika berwuduk, dia umpama seperti basuh muka, basuh tangan. Sebab itu niat yang membezakan. Kalau kita ambil wuduk dan kita tak niat, tak sah pun wuduk kita tu. Itu namanya basuh muka, basuh tangan, kumur-kumur, basuh kaki. Itu saja. Dia terus jadi adat. Adat apa? Adat membersihkan badan. Tapi kalau niat, dia terus jadi ibadat. Itulah beza niat. Niat sangat penting. Sebab Islam ini mengajarkan kita buat sesuatu mesti ada niat dia. Kita kalau buat sesuatu, kalau tak pasang niat baik, niat buruk akan masuk. Masya Allah. Sebab tu kadang-kadang bila kita nak menulis di FB pun pasang niat. Kan? Masa menulis tu niat apa? Untuk beri kebaikan untuk orang. Menulis ni untuk beri manfaat. Menulis ni untuk supaya orang dapat ilmu. Masya Allah. Perbanyakkan niat yang baik. Lepas tu bila kita send, kita post, tiba-tiba ada orang puji. Sedapnya tulisan ni, ya Allah. Ini orang puji-puji. Insya Allah niat awal tadi tu akan membimbing kita, akan memimpin kita, akan jaga kita. Walaupun ada datang rasa riak tu, istighfar dan selamat. Tapi kalau tak niat yang baik-baik tuan-puan sekalian, maka niat buruk akan masuk.
Masa tulis tu dah rasa dah riak. Bestnya ayat ni. Mesti power, mesti viral ni. Gini-gini. Lepas tu tengok betul orang puji. Kita tak mampu nak menampung. Memang duduk tengok daripada pagi sampai petang, tengok berapa orang like. Lepas tu tengok komen. Lepas tu gini-gini. Lepas tu print screen pula. Gini-gini. Tuan-tuan sekalian, subhanallah, memang agak mustahil untuk kita selamat daripada ujian-ujian riak, takabur, ujub semua ni. Ini sebab saya tak nampak ini kamera belakang ya. Sebab kamera depan nanti terbalik. Itu yang cik suami kena bantu belakang. Minta maaf ya. Banyak perubahan semua tu sebab saya tak nampak macam mana rupa saya ni. Okey. Tuan-tuan sekalian, Islam adalah agama yang mengajar kita mesti pasal niat buat apa-apa. Bahkan kerana niat, solatlah walaupun setengah jam. Bacalah rakaat pertama Yasin, rakaat kedua Al-Kahfi. Ni contoh je, yang tu mau sejam. Tapi kalau lupa nak niat di awal, solat tu tidak sah dan tidak diterima. Ustazah, langsung tak dapat pahala. Dapat pahala baca Quran lah. Tapi solat kena solat balik. Sampai macam tu, padahalnya antara niat dengan berdiri, dengan baca Quran lama-lama, lagi susah baca Quran lama-lama. Kenapa niat sampai begitu penting? Hadis yang pertama yang kita baca dalam kitab Riyadhus Salihin, hadis yang pertama disusul oleh Imam Nawawi bagi menjadi muqaddimah kitab Riyadhus Salihin. Sama juga hadis 40. Dan banyak kitab-kitab hadis ataupun kitab-kitab mutabar memulakan dengan hadis ini. Dan Imam Syafi'i kata hadis ini mempunyai 80 kebaikan, 80 hikmah dan boleh disyarah dengan begitu banyak. Hadis apa? Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ingat tak pengajian kita kan, siri yang pertama. Tuan-puan sekalian, hadis itu adalah hadis yang dikatakan kepala ibadah. Subhanallah, kerana ia menjelaskan tentang peranan niat. Nabi sebut innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu bergantung, bersandar kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya seseorang itu sangat tergantung, akan dinilai, akan dikira berdasarkan niat dia. Masya Allah. Tuan-puan sekalian, niat akan membezakan perbuatan kita ibadat ataupun maksiat. Kita menunaikan salat, nampak ibadat kan? Tapi kalau niat untuk menunjuk, lagi salat sunat, maka ia jadi maksiat. Kerana kita telah mensyirikkan Allah, kita buat ibadah itu bukan kerana Allah tapi kerana makhluk, kerana manusia. Subhanallah. Sebab itu, sama ada sedekah sembunyi ataupun terangan, ataupun buat ibadah lain sembunyi atau terangan, memang faktor niat hati itu sangat penting. Jadi bila Islam menegaskan semua ibadat kena niat, sampai kita diajar puasa niat gini. Ada orang sampai tengah hari, rasa macam tak niat lah malam tadi, macam tak niat je. Suria kau tak niat, tak sah. Padahal dia tak makan dah setengah hari ni. Nak sebut pentingnya niat sampai tak sah ibadah tertentu. Walaupun ibadah tu dah dibuat, walaupun ibadah tu susah daripada niat tu sendiri. Masya Allah. Kan? Nak puasa niat. Semualah tuan-puan sekalian, semua niat. Sebab itu tajuk yang pertama disusul oleh Imam Nawawi, iaitu ikhlas dan menghadirkan niat. Tu penting menghadirkan niat. Dan kerana niatlah dia akan memimpin dan memelihara kita daripada merosakkan ibadah tersebut. Jadi tuan-puan sekalian, kita buat apa pun kerja harian, kita keluar, kita nak beli, kita niat. Niat tu kan ada bersama. Kan? Kita pakai baju, walaupun kita tak sedar, niat tu memang terlintas. Pakai baju ni, nampak lawa ni, nampak ataupun kita niat pakai baju untuk tutup aurat. Jadi niat ni tak payah kita susah-susah, dia adalah lintasan hati. Apa yang terlintas tu kita kena jaga sebab ia akan memimpin kita. Okey, subhanallah, niat tuan-puan sekalian. Kan masa-masa terlintas niat untuk mengangkat hadas. Cukup. Niat adalah lintasan hati. Kita terlintas mengangkat hadas. Niat untuk solat. Niat untuk wuduk. Bukannya kalau tak niat, ia akan jadi satu ritual biasa membersihkan badan. Bukan jadi angkat hadas. Hadas tak terangkat. Hadas apa? Hadas kecil lah. Sebab kita sekarang, kalau saya dah batal wuduk, maksudnya saya sedang berhadas kecil. Tapi bagi orang yang haid, nifas, orang yang jimat, semua tu hadas besar, tak boleh terangkat dengan ambil wuduk. Terangkat dengan mandi wajib. Okey. Yang kedua, membasuh membasuh muka. Dia bersambung. Sorry. Membasuh muka.
Kemudian membasuh dua belah tangan ke siku, semua bersambung. Menghapus, tak apalah kita faham ni, basuh muka dulu. Tapi yang sunat basuh tangan, kumur-kumur, keluarkan air tu sunat. Dan kalau nak, siapa yang nak sempurnakan wuduk, buat semua sunat tu. Lepas tu membasuh dua belah tangan hingga ke siku. Kemudian menyapu sebahagian pada kepala, membasuh kedua belah kaki hingga ke buku lali. Lepas tu tertib. Okey. Tertib ni kena ikut turutan. Tak boleh terjun dalam sungai, niat-niat terjun dalam sungai, lepas tu keluar, dah ambil wuduk. Sebab dia kata dia niat serentak, ambil wuduk serentak. Dan dia kata bukan sekadar anggota badan ni, saya satu badan saya niat ambil wuduk. Tak boleh. Mesti guna kaedah ni dan tertib. Mesti kena ikut turutan. Okey, sunat ketika wuduk. Ini di antara kaedah untuk menyempurnakan wuduk. Ini Kasyifah, kita rujuk saja Syarah Safinah An-Najah. Yang pertama, baca basmalah ketika mula nak mengambil wuduk. Baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Ustazah, kau dalam tandas jangan sebut bismillahirrahmanirrahim. Mula sebelum masuk tandas. Kan, masuk tandas kita dah baca doa. Doa apa? Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Betul tak, Encik? Doa nak masuk tandas. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku, Allahumma inni a'udzubika, aku mohon perlindungan, minal khubusi wal khaba'is, daripada kejahatan dan keburukan. Kotor, kejahatan. Sebab apa? Nak masuk tempat syaitan. Syaitan lepak situ, syaitan duduk situ, tempat tinggal syaitan. Jangan takut pula masuk tandas. Kalau takut pun masuk juga kan. Okey, bila kita nak masuk tandas baca doa tu kan. Bila keluar kita baca doa apa? Alhamdulillahillazi azhaba annil adha wa afani. Masya-Allah, hebat doa. Tadi tu mohon perlindungan daripada kejahatan. Kejahatan yang nampak, tak nampak. Hanya Allah yang boleh lindungi kita daripada syaitan. Kalau kita nak lindungi diri kita daripada binatang-binatang, kita lari masuk rumah, tutup pintu. Sebab nampak. Kalau kena kejar contoh dengan rimau lah kan. Tiba ada rimau sesat, tutup pintu, kunci, rasa selamat lah kan. Sebab itu benda yang nampak. Sama juga kita takut pencuri kan. Itu yang pasang gerai rumah, kunci, tidur rasa tenang. Subhanallah. Itu benda yang nampak, kita boleh ikhtiar, kita boleh usaha. Tapi benda yang tak nampak lagi bahaya. Yang kita tak nampak, syaitan, jin, iblis yang duduk keliling kita, ilmu-ilmu hitam dan sebagainya. Jadi benda yang tak nampak, hanya Allah yang boleh lindungi kita. Sebab itu kita diajar memohon perlindungan dalam surah Al-Mu'awwizatain. Al-Mu'awwizatain surah apa? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kan Nabi sebut telah turun dua surah perlindungan yang tidak ada mana-mana surah yang menyamai dengan keduanya dalam bab mohon perlindungan. Sebab dua surah itu adalah kita mohon perlindungan daripada Allah dengan segala kejahatan. Surah An-Nas daripada kejahatan jin dan manusia, daripada kejahatan bisikan yang membisikkan ke dalam dada manusia. Kemudian manakala subhanallah, kejahatan dalam surah Al-Falaq pula, malam apabila dia telah gelap gelita. Sebab bila malam ni syaitan ni berkuasa, bertenaga, macam-macam lah, ilmu hitam pun biasa diseru pada waktu malam. Kemudian kita mahu perlindungan daripada orang yang berdengki bila lakukan kedengkian. Orang dengki ramai, tapi yang bahaya yang bila buat kedengkian. Dan dengki memang sangat bahaya. Kemudian daripada ahli sihir. Dan dalam surah Al-Falaq juga kita sebut apa? Min syarri ma khalaq. Kita mohon perlindungan daripada segala syari, kejahatan yang diciptakan. Kejahatan, apa-apalah keburukan, musibah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, perkara-perkara yang tak boleh dilihat ni disebut dalam dua surah ni. Dan kita mohon perlindungan dengan Allah yang boleh mengawal semua makhluk tersebut. Jadi, Masya Allah muslimin muslimat sekalian, kita bila nak mengambil wuduk pun baca doa. Lepas keluar tandas, kita baca doa apa tadi? Alhamdulillah, segala puji Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Azhaba anil adha wa afani. Azhaba telah menghilangkan daripadaku. Azhaba anni. Zahaba maksud dia pergi. Azhaba yang telah pergikan, yang telah menghilangkan, anni daripadaku. Azhaba annil adha wa afani. Yang telah menghilangkan daripadaku kekotoran. Ataupun kekotoran lah. Sebab lepas kita buang air kecil, buang air besar kan, kita keluarkan kekotoran. Wa'afani. Dan yang telah menyihatkanku. Sebab dengan buang air kecil, buang air besar itulah kita jadi sihat. Sebab yang keluar tu apa? Kotoran yang tidak diperlukan oleh badan. Perkara-perkara yang busuk, perkara yang jijik. Sebab itu buang air kecil, buang air besar. Ada satu nikmat tu apa sekalian. Nikmat yang kita jarang syukuri. Subhanallah, jarang kita syukuri.
Tapi tuan-puan bayang macam ni lah. Tengah rasa memulah nak buang air besar, tiba-tiba tandas orang beratur panjang. Oi, kita punya berpeluh-peluh tu kan. Ya Allah, dah tak boleh tahan, tak tahan macam mana ni, macam mana ni. Akhirnya kita pun pergilah merayu-rayu kat orang depan sekali. Ada 10 orang beratur. Tolong, saya memang tak boleh tahan sangat. Dah saya sakit perut. Tolong, kalau tak... Orang tu pun bagi kita masuk. Orang tu bagi kita masuk. Oh, masa tu leganya kita dan kita keluar daripada tandas, kita buat apa? Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Minta maaf ya semua saya ni. Terima kasih dengan muka yang bahagia sangat. Adakah dia dapat emas dan perak? Adakah dia dapat sekian-sekian? Tak. Dia dapat apa? Buang air. Masya Allah. Masa tu baru tahu nilai besarnya buang air, tapi lupa nak bersyukur kepada Allah. Kita lihat hari ni ramai orang buang air. Kan orang buang air, dah ditarik nikmat Allah buang air. Sampai menggelupa-gelupa sakit, akhirnya kena buat lubang, buang air daripada beg. Buang air daripada saluran air kencing dan sebagainya. Jadi, sebab itu, selepas keluar pada tanda ucap syukur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Azhaba ani, yang telah menghilangkan daripadaku. Adha, kekotoran, najis semua tu. Wa'afani, dan telah menyihatkan aku. Subhanallah, hebat kan doa tu? Sebab itu dalam Islam ini semua ada doa-doa supaya kita ni kekal sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai mana orang sebab tak boleh buang najis berkumpul dalam pecah, meninggal dunia. Sebab jangkitan kuman kepada seluruh badan. Sebab itu sisa badan Allah ciptakan ini sangat terbaik. Okey, yang pertama baca bismillah. Kan, kalau dah tandas jangan baca. Tapi kalau dah bacalah sebelum. Ataupun boleh baca tak dalam hati, bolehlah. Kan, dengan nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau dekat bilik air bukan bercampur tandas, bolehlah. Okey, lepas tu yang kedua, membasuh kedua pergelangan tangan. Bukan pergelangan je, maksudnya tanganlah dengan pergelangan. Ini sunat. Kemudian kita berkumur-kumur. Kumur-kumur betul-betul. Maksudnya hayati. Sebab itu cuba bacalah tuan-puan sekalian, rajin sikit Google keajaiban kesan wuduk. Dan bila kita kumur, kan kita kan buat gini. Masa ni otot-otot muka semua bergerak. Awet muda. Tapi jangan pula kata, awet muda gini. Ambil wuduk ni awet muda. Tak boleh ambil wuduk dengan niat angkat hadas lah. Tapi kita akan dapat kebaikan-kebaikan yang lain. Bila buat ni semua ni, bahagian saraf-saraf mata, kepala semua ni terlibat. Masya Allah. Baca sikit dari sudut kajian, dari sudut sains saraf apa yang berlaku bila kita kumur-kumur. Tapi ramai daripada kita nak cepat, tak sempat nak gagal kan Encik? Betul tak sebutan? Tapi buat macam tu je. Jangan buat masuk. Sebab kotoran dalam mulut itu banyak yang menyebabkan penyakit. Bila keluar tu, dia keluar bersama kotoran tu, bakteria tu. Kemudian kita buat apa? Tuan-puan sekalian, memasukkan air ke dalam hidung. Kita dah belajar baru ni. Masuk air tangan kanan, keluar pegang tangan kiri. Jangan guna tangan sama. Ini sunnah. Ini sunnah Nabi. Ini cara kaedahnya. Sebab apa tuan-puan sekalian? Kalau kita masuk kot sini, lepas tu kita guna tangan yang sama juga. Ni, kotoran ni akan kena kat sini. Lepas tu tadah balik, igut balik. Sebab tu, buat 3 kali. Sunnah Nabi. Subhanallah, mendahulukan anggota sebelah kanan. Ini sunat. Tangan kanan dulu. Jangan basuh tangan kiri. Mulut satu je. Hidung serentak lah. Jangan tak serentak. Tapi kalau anggota-anggota yang besar tu, semuanya adalah kanan dulu. Okey. Kemudian menggosok anggota yang dibasuh. Gosok. Sunat. Boleh basahkan, cucur je. Ada orang macam ni dia malas. Tetapi yang terbaik adalah gosok supaya betul-betul sempurna, rata. Sebab takut dengan gosok ada benda yang menghalang wuduk tapi tak lalu. Sebab apa? Kita tak gosok. Macam tu. Okey, kan budak-budak kau tengok anak kita laju dia ambil wuduk. Dia buka shower tu dia macam tu je. Lepas tu ni kaki pun hollow gitu je. Tapi gosok ya tuan-puan sekalian. Membasuh setiap anggota dengan 3 kali basuhan. Ulang 3 kali. Okey, membasuh seluruh kepala. Kepala semua basuh. Okey, seluruh. Kalau sunnah Nabi macam ni tau. Nabi pergi ke belakang, lepas tu Nabi ke depan balik. Kita perempuan macam susah sikit kan? Sebab bukan semua rambut. Nabi kata semua kepala. Kita boleh buat sebenarnya. Nak basuh depan saja pun boleh. Tapi sunnahnya, Nabi buat sampai belakang. Maksudnya habis kepala. Tak apalah. Maksudnya kita ambil syarat basuh tu. Tapi biar air tu ada kena kepada kepala tu lah. Orang lelaki lebih mudah. Lepas tu membasuh kedua telinga. Kedua telinga kita basuh.
Masya Allah, subhanallah. Nanti ada lagi sunat-sunat yang lain. Okey, kita tengok membaca basmalah ketika mengambil wuduk. Ini berdasarkan hadis. Makasih kepada tim yang ni setiap yang kita sebut sunat tadi tu ada dalil dia. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddau bismillah. Daripada Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berwuduklah dengan menyebut nama Allah. Berwuduk dengan menyebut nama Allah. Okey, jadi sunat ya. Yang kedua kita tengok membasuh kedua pergelangan tangan. Ini berdasarkan hadis Nabi daripada Nu'aim ibnu Abdullah al-Mujmir. Beliau berkata, aku pernah melihat Abu Hurairah berwuduk, lalu dia membasuh wajahnya, kemudian dia menyempurnakan wuduknya. Abu Hurairah ni orang yang sangat rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Encik, nampak ni ya, semua sampai bawah. Orang yang sangat rapat dengan Rasulullah, sangat dekat, yang sentiasa meneliti perbuatan Rasulullah. Jadi bila Abu Hurairah mengambil wuduk, maka ia adalah yang paling mirip, yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang sebut ni Nu'aim bin Abdullah al-Mujmir, dia kata apa? Aku pernah melihat Abu Hurairah berwuduk, lalu dia membasuh wajahnya, kemudian dia menyempurnakan wuduknya, kemudian dia membasuh tangan kanannya hingga mengenai lengan atasnya. Inilah atas ni, daripada siku, kemudian membasuh tangan kirinya hingga mengenai bahagian lengan kirinya hingga mengenai bahagian lengan atasnya. Di akhir hadis ini Abu Hurairah berkata demikian, aku melihat Rasulullah SAW berwuduk. Okey, kita tengok wuduk lalu dia membasuh wajahnya. Tapi ni kedua, apa kaitan hadis ni dengan kedua-dua pergelangan tangan ni? Macam tak ada kaitan ni. Aku pernah melihat Abu Hurairah berwuduk lalu dia membasuh wajahnya. Dia start dengan basuh wajah, kemudian dia menyempurnakan wuduknya, kemudian dia membasuh tangan kanannya. Sebenarnya kita nak cari yang sunat kata basuh kedua-dua pergelangan tangan ni. Cik perasan tak cik? Okey, hadis ni berkenaan dengan rukun wuduk lah, yang pergi daripada yang terus kepada muka. Ini tolong cek balik ya. Subhanallah. Kemudian berkumur-kumur kita tengok daripada Humran bahawa Uthman radhiyallahu anhu meminta air wuduk, lalu berkumur-kumur dan menghirup air dengan hidung dan menghembuskannya keluar. Kemudian Uthman berkata, saya melihat Rasulullah SAW berwuduk seperti wudukku ini. Ini siapa? Uthman bin Affan. Ini adalah hadis sahih. Maka berkenaan dengan berkenaan dengan berkumur-kumur, kan, berkumur-kumur dan menghirup air hidung itu disaksikan oleh Sayyidina Uthman bahawasanya Nabi buat, dan ini adalah hadis yang sahih. Maksudnya di sini sahabat, Uthman pun kita tahu sahabat Nabi yang terdekat, yang paling mirip apa yang dilakukan dari sudut ibadat ataupun akhlak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat Rasulullah buat begitu, sewajarnya kita buat, walaupun ia bukan wajib, dia sunat, tapi mempunyai kebaikan yang banyak. Sebab apa? Mulut kita ni pun buat banyak dosa. Mulut paling banyak buat dosa. Mudah-mudahan dengan kita berkumur, maka gugurlah dosa daripada mulut kita. Sama juga hidung pun ada buat dosa tu apa sekian. Telinga pun buat dosa. Okey, kita tengok lagi. Memasukkan air ke dalam hidung, maksud dia istinsyak. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum falyastanshiq biman khiraihi minal ma'i summa yantasir." Jika salah seorang di antara kalian berwuduk, maka hendaklah ia menghirup air ke lubang hidungnya, istinsyak, lalu ia keluarkan istinsar. Istinsyak masuk, istinsar keluarkan air tu. Ini hadis sahih. Sehingga Nabi suruh ni, kalau kamu berwuduk buatlah. Tapi ia bukan dijadikan satu rukun, tapi Nabi sangat menganjurkan. Sebab hidung kita ni ada banyak juga benda yang kita sedut, udara semua ditapis oleh hidung. Korek hidung saja tak cukup keluarkan tahi hidung tu. Tahi hidung kita panggil kan. Tapi bila masukkan air dan kita keluarkan, bakteria, kotoran, kuman-kuman keluar bersama. Tapi kena hirup betul-betul lah, jangan. Itu namanya menyapu air, menyapu hidung dengan air. Tapi kalau hirup, masuk ke dalam sikit, keluarkan. InsyaAllah yang sakit resdung, yang ada macam-macam lah, banyaklah sebenarnya hikmah dari sudut zahir dan batinnya. Okey, kita tengok seterusnya tuan-puan sekalian. Mendahulukan anggota sebelah kanan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza labistum wa iza tawadda'tum fabda'u bi ayaminkum."
Yang bermaksud hadis sahih tuan-puan sekalian daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian berpakaian dan berwuduk, maka mulailah dari bahagian-bahagian kananmu. Nampak tak? Nabi suruh kita adab untuk berwuduk dan juga memakai pakaian mula daripada kanan. Jadi bila kita nak pakai baju kan ada dua, kanan dan kiri. Masuk tangan kanan dulu. Masuk baju tangan kanan dulu. Ajar pada anak-anak. Tuan-puan sekalian, pakai baju nampak biasa, rutin harian. Tak suruh pun mesti pakai lepas mandi. Jadi alam-alam pakai baju biarlah dapat pahala. Sebab itu sunnah Nabi. Dan Nabi suruh. Dah pakai baju pun dapat pahala. Walaupun kita harian, dapat pahala bila kita buat ikut sunnah. Bila nak buka baju, mulakan tangan kiri. Mula sebelah kiri. Sama juga pakai seluar. Orang lelaki pakai seluar kan, orang perempuan ke, masuk kanan dulu. Bila nak buka, mula ke kiri. Nak ambil wuduk, Nabi kata juga bermulakan daripada kanan. Okey, kemudian sunat yang keenam ini Nabi SAW sebut. An Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a faja'ala yaqulu hakadha yadluk. Yang bermaksud daripada Abdullah bin Zaid bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk dan melakukan gosokan. Hadis sahih tuan-puan sekalian, Nabi akan gosok. Sebab itu kalau kita ambil wuduk dengan satu botol air mineral sebenarnya boleh. Kan? Kalaulah kita terdesak, air dah tak ada. Kemudian ada satu botol air mineral. Itu pun boleh kongsi, mungkin 2-3 orang. Kalau betul-betul mengambil wuduk, ikut cara Nabi. Tuang, maksudnya kita tuang, lepas tu kita pun sapu. Yang penting meratakan air kepada seluruh anggota wuduk. Okey, kita tengok. Seterusnya, membasuh setiap anggota dengan 3 kali basuhan. Ini berdasarkan hadis sahih. Hadis sahih li ghairi, maksudnya ia ada perbahasan lah, ada yang kata hasan, tapi ada ulama yang mensahihkan hadis ini. Kita tengok. Jaa Arabiyyu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu 'anil wudu, fa'arahu al-wudu'a thalathan, thumma qala hakadha al-wudu'u, faman zada 'ala hadha faqad asa'a wa ta'adda wa zalma. Subhanallah. Okey, kita tengok terjemahan. Seorang Arab Badui telah datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanyakan mengenai cara wuduk. Orang Arab Badui dia tanya Rasulullah cara berwuduk. Baginda telah mengajarkannya supaya berwuduk dengan 3 kali basuhan bagi setiap anggota. Kemudian baginda bersabda, beginilah cara berwuduk yang benar. Sesiapa yang menambah daripada ini melebihi 3 kali basuhan, maka dia telah melakukan keburukan, melampaui batas dan berlaku zalim. Jadi kita tak boleh lebih. Sebab apa? Dah masuk membazir. Sebenarnya ada orang, ustazah, saya tak buat 3 kali, saya buat sekali je, sah. Jawapannya sah. Siapa yang buat sekali sah? Sebab anggota wuduk dah terangkat dah hadas dia ketika basuhan pertama. Kan masa basuhan pertama tu kita basuh muka tu dah sah dah selesai dah. Tapi yang kedua dan yang ketiga itu sunat. Betul kan? Sebab apa? Yang sunat 2 dan 3 itu dia akan menyempurnakan yang pertama yang wajib tu. Dibimbangi yang pertama itu tak sempurna. Kan mungkin ada yang tak rata. Bila ulang kedua, dia ulang ketiga, maka sempurnalah. Itulah maksud sempurnakan. Kalau nak ambil sekali boleh. Tapi dibimbangi, ada bahagian sebenarnya tak rata. Maka bila kita ulang 2 dan 3, dia akan menyempurnakan wuduk. Itu istilah sempurnakan wuduk. Nabi kata ambil wuduk dan sempurnakan wuduk. Buat juga yang lain-lain tu, yang sunat-sunat tu. Sama juga dengan solat sunat. Solat sunat dengan solat fardu. Solat sunat dia akan menyempurnakan solat fardu. Itu disebut dalam hadis Nabi. Apabila di mahsyar kelak kan akan dipanggil, akan dihitung tentang solat fardu. Dan Nabi kata, Allah berfirman, sekiranya ini sabda Nabi, sekiranya solat fardunya tidak sempurna, maka Allah memerintahkan untuk melihat solat sunatnya. Dan sesungguhnya solat sunat itu akan menyempurnakan solat fardu. Sebab itu amalan sunat tuan-puan sekalian, semua sifatnya adalah menyempurnakan. Okey, subhanallah. Contoh puasa Ramadan. Dan kita ada puasa sunat, Isnin, Khamis dan sebagainya. InsyaAllah kalau tak sempurnalah puasa Ramadan kita ada yang tak sempurna, puasa sunat akan backup, akan cover. Sama juga zakat. Zakat tu wajib. Zakat tu sedekah tuan-puan sekalian, tapi sedekah kategori yang wajib. Maka sedekah-sedekah infak, hari ni Jumaat kami alu-alukan infak ke tabung sahabat amal ke. Tuan-puan sekalian, kita bergerak setiap hari non-stop membantu asnaf fakir miskin.
bagi kami masa untuk declare, sebab kita baru setahun dan insya-Allah kita ada accountant, kita semua ada catatan untuk keluar masuk. Saya sendiri tak pegang akaun apa semua, tapi sebab saya sebut ni, lantas saya ajak sahabat-sahabat untuk berinfak kepada NGO sahabat Amal Care. Kita lakukan kerja amal, kerja dakwah berterusan non-stop dengan aktivis kita seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Sekarang ni balance duit dalam akaun adalah dalam berapa ratus ribu. Selalu juga cecah juta bila orang bagi banyak, tapi kita keluar ratus ribu sampai pernah tinggal 30,000. Lepas tu kita bukan stop, kita pun buat pelancaran lagi dan banyak lagi, penuh lagi. Macam tu lah, bukanlah penuh, kita tak ada target berapa-berapa dan kita tak simpan duit ramai, kita terus keluarkan. Cuma saya nak sebut tadi tu, sedekah sunat dia akan melengkapkan sedekah wajib, iaitu zakat. Puasa sunat, solat sunat, sama juga dengan apa lagi kita sebut, umrah kan sunat. Tapi jika haji tu tak sempurna, kita tak perlu nak ulang 2 kali haji. Ada makcik-makcik, makcik rasa dulu makcik pergi haji entah sah ke tak. Jadi macam mana makcik kena buat 2 kali? Tak, makcik buat umrah saja. InsyaAllah umrah tu dia akan menampung apa-apa yang kurang pada haji. Sebab tu bila kita tengok ibadah-ibadah semua tu, tuan-puan sekalian, dia ada bukan backup, dia ada sunat. Ada yang wajib, ada yang sunat. Sunat akan melengkapkan. Bila wuduk, yang wajib basuhan pertama. Tapi yang kedua, ketiga akan melengkapkan basuhan tu. Sebab itu yang namanya menyempurnakan. Menyempurnakan solat bukan belajar solat fardu saja sempurna. Tapi kita kena ada solat sunat. Sebab solat sunat tu akan menyempurnakan solat fardu. Okey, faham ya dari sudut falsafah tu. Okey. Sekarang berapa orang Ustaz? Ada orang tengok tak ni? Okey, subhanallah. Kita akan selesai 8.30. Memang tak sempat juga habis pasal wuduk ni. Tapi kita dah faham ni, Nabi kata 3 kali dan jangan lebih. Okey, tuan-puan yang mentaati membasuh seluruh kepala, masuk kedua telinga. Okey, saya akan berhenti sampai nombor 9 ni je, nanti sambung semula. Membasuh seluruh kepala ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Hadis Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Hadis sahih tuan-puan sekalian. Okey, kita tengok. Saya suka juga nak baca ni. Saya minum air sikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa encik? Jelas? Okey. Bismillah. An Abdillah bin Yazid bin Asim fi sifatil wudu', pada membicarakan sifat wudu'. Qala wa masahan Nabi bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara, wa fi lafzin bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu summa raddahuma ila al-makani alladhi bada'a minhu. Okey. Yang bermaksud daripada Abdullah bin Yazid bin Ashim tentang cara berwuduk, dia berkata Rasulullah akan mengusap kepalanya dengan kedua tangannya dari muka ke belakang dan dari belakang ke muka. Dengan kata lain, baginda mulai dari bahagian depan kepalanya sehingga mengusapkan kedua tangannya sampai pada tengkuknya, lalu mengembalikan kedua tangannya ke bahagian depan kepala semula. Okey, macam ni kan? Maksudnya ambil air, kemudian Nabi akan usap ni daripada muka, bukan daripada bawah ni, tu apa sekali, daripada hujung muka ni, daripada mula muka ni, kemudian ke belakang sampai ke leher, kemudian Nabi ke depan semula. Macam tu lah antara sunnah Nabi bila basuh kepala. Ustaz, encik suami, betul kan? Okey, maksudnya ambil air tu, lepas tu basuh ke belakang, lepas tu ke depan balik. Macam tu lah umpama. Orang perempuan mungkin rambut panjang, susah sikit nak buat. Maksudnya kita ambil je lah sunat. Kita buat lah kat kepala tu kan, tapi kita sapu juga. Nabi guna 2 tangan. Kalau kita baca hadis ni tuan-puan sekalian, mengusap kepala dengan kedua tangan. Nabi guna 2 tangan. Kita kan biasa basuh kepala dengan 1 tangan. Walaupun kata Ustazah ni macam tajuk kita kan sekarang bab sabar, tapi wuduk memang ada kaitan dengan sabar. Nabi sebut apabila kamu marah berwuduk. Marah tu kan sebab hilang sabar, berwuduk. Kerana ia akan memadamkan api, ia umpama seperti air memadamkan api. Macam tu sekali. Jadi tuan-puan sekalian, kaedah wuduk pasal kepala ni, Masya Allah, kepala tempat letak semua. Kawalan diri bahagian kepala. Betul kan? Sebab itu syaitan dia akan bisik-bisik. Dia akan kontrol fikiran kita. Dia akan kontrol mental kita tuan-puan sekalian. Dan kerana mental tak stabil, fikiran yang tak waras dan sebagainya, dia bermain-main dalam fikiran tu sampai kita bertindak yang tak wajar, hidup ketakutan. Benda akan datang belum berlaku, tapi hari ni dah menderita. Cuba bayangkan tuan-puan sekalian. Jadi subhanallah,
Bahagian kepala ini bila kita basuh, yang kita tahu anggota-anggota wuduk yang kita ambil ni melibatkan anggota-anggota dosa. Fikiran kita selalu melakukan dosa, fikir yang bukan-bukan, sangka buruk dan sebagainya kan. Jadi bila kita sebut tuan-puan sekalian, kita basuh kepala tu, subhanallah, kita nak keluarkan dosa daripada bahagian kepala, dan ia akan menyejukkan. Sebab apa? Bila kita cek suhu kena dahi, kenapa tak boleh, tak sah, tak diterima dah tangan kan? Kenapa tak boleh cek dengan pipi? Kerana dahi ni adalah tempat berkumpulnya haba. Orang demam, anak demam pun cek di dahi kan, ni doktor cek. Sebab apa? Haba badan tu dia berkumpul di kepala. Sebab tu bila kita marah, panas tu dia macam naik membahang sampai kepala. Dan bila 5 kali sehari kita basuh betul-betul kan, biar basah ni basuh, dia akan menurunkan paras banyak perkara. Dari sudut kesihatan memang banyak. Membasuhkan kepala, menyejukkan kepala dengan air, memberikan ketenangan, memberikan kekuatan daya fikiran. Maksudnya air tu dia akan bertindak balas. Walaupun tak masuk dah ke dalam otak, tapi saraf-saraf di lapisan kepala kita tu akan bertindak balas secara kimia. Kan? Itu adalah antara KAB juga, kawasan aktif biologi. Semua itulah. Saya baca tu sekalian. Saya memang suka. Saya akan cari dulu fakta-fakta dari sudut sains apa semua, tapi sekarang dah tak lancar sangat. Tapi ada slide tu. Kan wuduk dari sudut sains tu ada. Jadi bila kita selalu basuh kepala, macam lagi buat sunat Nabi ni, kawalan diri terhadap marah itu semakin baik. Kita selalu macam badan kita sejuk, tak mudah panas sebab selalu disejukkan. Dan panas tu ia akan berkumpul di kepala, jadi kita akan jadi lebih tenang, seorang yang macam-macam lah tuan-puan sekalian. Okey, sebab masa kita dah habis, dah lebih masa banyak dah. Okey, kita tengok seterusnya tuan-puan sekalian, membasuh kedua telinga. Ini daripada hadis Nabi SAW, daripada Ibnu Majah, hadis sahih. Saya baca terus terjemahan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW mengusap kepala dan kedua-dua telinganya. Siapa yang sebut? Ibnu Abbas, juga sahabat Nabi yang sangat dekat, selalu hidup bersama dengan Nabi. Jadi bila dia menyebutkan tentang apa yang Nabi buat, itu sudah tentu sahih, dan ini pun hadis sahih. Baginda memasukkan 2 jari telunjuk di bahagian dalam daun telinga, sedangkan kedua ibu jarinya ke bahagian luar daun telinga. Beliau mengusap sisi luar dan dalam telinga. Jari telunjuk tuan-puan sekalian, bila ambil air, kita ambil air sikit. Macam mana kita nak kumpul? Tak boleh kumpul air lah, tapi kita ambil air sikit, kita basah kata kita dengan air. Nabi masukkan ni, lepas tu ini jari, ibu jari di luar. Lepas tu pusing. Nampak tak? Ambil air ni, lepas tu macam tu. Macam tu lah ibu jari keluar. Tapi kadang-kadang orang kita kan bila malas tu ambil air macam tu je. Tapi caranya adalah jari telunjuk dalam, lepas tu ibu jari keluar, lepas tu pusing. Nampak tak? Memasukkan 2 jari telunjuk ke bahagian dalam daun telinga, sedangkan daun telinga masuk dalam tu, masuk daun telinga bahagian dalam, sedangkan kedua ibu jarinya ke bahagian luar daun telinga. Beliau mengusap sisi luar dan dalam telinga serentak. Macam tu. Sehingga berjumpa lagi. Mohon maaf dan silap. Moga sihat walafiat, sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyakkan salawat pada hari Jumaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Di dunia ini ada orang yang merasa lapar yang bersangatan. Ada. Tapi di mahsyar nanti tak ada yang lebih lapar daripada di mahsyar. Laparnya tak ada tandingannya. Walaupun ada orang yang paling lapar di dunia ini, tak akan dapat tandingnya lapar di mahsyar nanti. Semua kita akan dibangkitkan dalam kelaparan yang bersangatan. Bayangkan macam mana rasa dia.